Komunikasi antara budaya dalam PDRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya Mas Syarkawi bin Andak, nomor matrik 283770, ingin membincangkan tentang peranan komunikasi antara budaya dalam komunikasi dalaman dan luaran organisasi, khususnya di Polis Diraja Malaysia atau PDRM, tempat saya bertugas sekarang. Pengenalan dan definisi komunikasi antara budaya merujuk kepada proses penyampaian mesej dan maklumat antara individu atau kumpulan daripada latar belakang budaya, bahasa, adat dan kepercayaan yang berbeza. Ia bukan sekadar soal bahasa, tetapi turut melibatkan kefahaman terhadap norma, nilai, sensitiviti serta gaya komunikasi setiap budaya. Dalam konteks Polis Diraja Malaysia, PDRM, komunikasi antara budaya amat penting kerana organisasi ini berkhidmat kepada masyarakat yang majmuk. Anggota PDRM juga terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, maka kemahiran komunikasi antara budaya sangat diperlukan sama ada dalam komunikasi dalaman atau luaran. Terdapat 5 peranan komunikasi antara budaya dalam PDRM. 1. Mewujudkan persefahaman dan kesepakatan. Komunikasi antara budaya membolehkan anggota PDRM memahami keperluan, nilai serta pandangan daripada pelbagai komuniti. Melalui kefahaman ini, PDRM dapat membina kesepakatan bersama masyarakat untuk menangani isu keselamatan, menjaga ketenteraman awam dan melaksanakan undang-undang secara adil. Kesepakatan ini amat penting bagi mengelakkan salah faham budaya, sekaligus mewujudkan suasana yang harmoni dan bersatu padu. Kedua, meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat. Komunikasi antara budaya membantu anggota PDRM menyampaikan maklumat keselamatan, undang-undang, serta arahan dengan cara yang mudah difahami oleh masyarakat berbilang kaum. Contohnya, penggunaan bahasa yang sesuai, pemahaman terhadap adat resam, serta gaya komunikasi yang sopan dapat mengelakkan salah tafsir dan meningkatkan keberkesanan mesej. Seterusnya, peranan komunikasi antara budaya dalam PDRM yang ketiga ialah membina imej profesional dan kredibiliti organisasi. Komunikasi antara budaya yang berkesan menjadikan anggota PDRM lebih dihormati dan dipercayai oleh masyarakat majmuk. Apabila polis mampu berinteraksi dengan penuh rasa hormat terhadap kepelbagaian adat, bahasa dan budaya, ia mencerminkan tahap profesionalisme yang tinggi. Keempat ialah dapat mengurus konflik dan menyelesaikan masalah. Komunikasi antara budaya membantu anggota PDRM memahami sensitiviti budaya dan emosi masyarakat yang berbeza latar belakang. Dengan keupayaan ini, polis dapat mengurus konflik secara lebih bijaksana, mengelakkan salah faham yang berpunca daripada perbezaan bahasa atau adat, serta meredakan ketegangan yang boleh menimbulkan isu perkauman. Yang terakhir ialah dapat menggalakkan kerjasama strategik dan jaringan. Komunikasi antara budaya membolehkan PDRM menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak, termasuk pertubuhan masyarakat, NGO, badan antarabangsa serta agensi kerajaan. Saya akan menerangkan setiap peranan komunikasi antara budaya dalam komunikasi dalaman dan luaran organisasi PDRM. Peranan yang pertama ialah mewujudkan persefahaman dan kesepakatan. Di dalam organisasi, kefahaman terhadap perbezaan budaya membantu anggota PDRM bekerjasama dengan lebih harmoni. Di luar organisasi pula, apabila berhadapan dengan masyarakat majmuk, sikap memahami adat dan sensitiviti budaya akan mengelakkan salah faham dan seterusnya menambah keyakinan masyarakat terhadap PDRM. Peranan yang kedua ialah meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat. Dalaman, mesyuarat, taklimat dan latihan akan lebih efektif jika komunikasi mengambil kira perbezaan gaya komunikasi antara individu daripada latar belakang berbeza. Luaran. Dalam operasi seperti kempen kesedaran jenayah, komunikasi pelbagai bahasa dan budaya membolehkan mesej keselamatan difahami oleh semua lapisan masyarakat, Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak. Peranan ketiga ialah membina imej profesional dan kredibiliti organisasi. Komunikasi dalaman. Anggota yang mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa bias budaya akan dilihat lebih profesional dan dihormati dalam kalangan rakan sekerja. Komunikasi luaran.
Keupayaan anggota polis berinteraksi dengan sopan mengikut norma budaya masyarakat menjadikan imej PDRM lebih positif, sekaligus menambah keyakinan orang ramai terhadap kredibiliti polis. Selain itu, komunikasi antara budaya juga sangat penting dalam mengurus konflik dan menyelesaikan masalah. Dalaman, salah faham mudah berlaku akibat perbezaan budaya. Dengan komunikasi antara budaya, pegawai dapat menguruskan konflik dalaman secara harmoni tanpa menjejaskan kerjasama pasukan. Luaran, dalam menangani kes jenayah atau perusuhan melibatkan komuniti berbilang kaum, sensitiviti budaya amat penting. Jika komunikasi tidak sesuai, ia boleh memburukkan keadaan. Tetapi dengan kefahaman budaya, konflik dapat dikawal secara adil dan bijaksana. Akhir sekali, komunikasi antara budaya turut menggalakkan kerjasama strategik dan jaringan. Dalaman, PDRM sering bekerja sama dengan pelbagai jabatan, unit khas, serta agensi kerajaan yang juga berbilang budaya. Komunikasi antara budaya melancarkan koordinasi tugas. Luaran, PDRM berhubung dengan masyarakat antarabangsa, termasuk kerjasama keselamatan dengan pihak luar negara. Keupayaan berkomunikasi secara antara budaya memperkukuh jaringan profesional di peringkat global. Kesimpulannya, komunikasi antara budaya sangat penting dalam PDRM kerana ia 1. Mewujudkan persefahaman, 2. Melancarkan penyampaian maklumat, 3. Meningkatkan imej organisasi, 4. Mengurus konflik dengan bijaksana, dan 5. Memperkukuh kerjasama strategik. Dengan mengamalkan komunikasi antara budaya secara berkesan, PDRM dapat berfungsi lebih cemerlang dalam menjaga keselamatan negara serta membina kepercayaan masyarakat. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa komunikasi antara budaya sangat penting dalam PDRM. Ia membantu mewujudkan persefahaman, melancarkan penyampaian maklumat, membina imej organisasi, mengurus konflik dengan bijaksana, dan memperkukuh kerjasama strategik. Apabila anggota polis mampu menguasai kemahiran komunikasi antara budaya dengan baik, maka keselamatan negara dapat dipelihara, masyarakat lebih percaya, dan keharmonian negara akan sentiasa terjamin. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian terima kasih.